Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'al huda wa wala. Alhamdulillah para penonton yang saya kasih sekalian, bertemu lagi kita dalam rancangan Cinta Ilmu tentang sirah. Dan insya-Allah kita akan membincangkan pastinya tentang sirah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi memudahkan perbincangan kita, kita akan menggunakan kitab ataupun buku kelahiran teragung junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa episod kita. Dan kita harap terbitan Galeri Ilmu ini akan dapat ada di tangan-tangan semua daripada kita supaya kita dapat melihat sebagai teks perbincangan kita. Baik, tanpa berlengah, insya-Allah bagi para pencinta ilmu yang kita dah berselawat kepada Nabi, ya, kita memperbanyakkan selawat pada Nabi untuk kita kenal Nabi melalui sirah. Kita boleh lihat pada muka surat yang pertama, pada sirah yang bercahaya, yakni sirah, yakni perjalanan ataupun kehidupan Nabi SAW yang seluruh perjalanan baginda Nabi SAW digelarkan sebagai bercahaya. Baik, dalam kitab ini ataupun buku ini, penulis mengajak kita terlebih dahulu untuk mengosongkan dan melihat seolah-olah meletakkan betapa Rasulullah itu agung dan hebat dengan caranya yang tersendiri. Maka sebab tu kalau kita tengok, saya bacakan di sini ya, bahawa kitab-kitab sejarah yang muktabar, maknanya kitab-kitab yang muktabar menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Isnin. Kemudian dalam bulan Rabiul Awal. Ini semua orang tahu insya-Allah ya. Bahkan baginda dibangkit menjadi nabi, ya, diutuskan wahyu pada ketika itu, diangkat menjadi nabi pada bulan juga pada hari Isnin, kemudian berhijrah dan masuk ke dalam kota Madinah pada hari Isnin, kemudian menawan ataupun berlakunya Futuh Mekah pada hari Isnin, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat juga pada hari Isnin. Beberapa kali telinga kita mendengar bahawa ada kaitan yang rapat hari Isnin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai pembukaan kitab ini, dan seperti biasa tujuan kita membaca dan kenapa kita berada dalam Cinta Ilmu sirah junjungan besar Nabi Muhammad ini tidak lain adalah dan tidak bukan adalah untuk kita mengangkat rasa yang sepatutnya kita letak bagi junjungan besar Nabi Muhammad. Terlebih dahulu kita tahu bahawa bila sebut hari Isnin, bahawa hari Isnin adalah hari yang disebut di kalangan orang Arab yaumun majhulun 'indal Arab. Maknanya hari Isnin ni bukanlah hari yang popular di kalangan orang Arab dulu. Maknanya orang Arab dia tak melihat bahawa Isnin adalah hari yang istimewa dan penting. Dan berbanding dengan hari Jumaat. Kerana hari Jumaat, orang Arab sejak daripada zaman jahiliyah telah menamakan bahawa hari Jumaat disebut sebagai Sayyidul Ayyam. Maknanya penghulu segala hari. Jadi Isnin yaumun majhulun 'indal Arab. Kalaulah kita nak tengok juga bahawa bagi orang-orang Yahudi, mereka membesarkan hari Sabtu, Yaum Sabat dia sebut ya. Dan bagi orang Nasrani, mereka membesarkan hari Ahad. Maka apa yang kita dapati bahawa hari kelahiran Nabi bukan pada hari-hari besar tersebut. Ini yang cuba kita nak nampakkan keagungan Nabi itu bagaimana sudut pandangnya. Kemudian Nabi SAW tidak lahir pada hari Ashura sebagai contoh. Ya, hari yang memang gemilang kerana pada hari itu dianggap sebagai kemenangan Nabi Musa berhadapan dengan Firaun. Dan juga kemenangan bagaimana kaum ataupun pengikut Nabi Allah Nuh terselamat daripada banjir besar. Dan Nabi juga tidak lahir pada hari Arafah. Kerana kita tahu di kalangan orang Arafah, di kalangan orang Arab, bahawa Arafah adalah merupakan hari bagaimana Nabi Allah Ibrahim mengajar tentang bahawa ada hari-hari yang hebat dalam melakukan perbuatan haji. Jadi kita dapati bahawa pada hari Isnin adalah hari yang
seolah-olah tidak terkenal di kalangan orang Arab. Dan kemudian kalau kita tengok pada bulan pula, ya, orang Arab ada 12 bulan, dan kemudian daripada bulan-bulan tersebut, maka bulan yang disebut sebagai Rabiul Awal adalah syahrun majhulun 'indal Arab. Bahawa bulan Rabiul Awal itu adalah satu bulan yang majhul. Orang Arab macam tak pandang, tak berhati, tak nampak mulia pun bulan Rabiul Awal tersebut, ya. Berbeza kalau mereka melihat contohnya bulan-bulan haram seperti bulan Muharram, ya, bulan Rajab, Zulhijjah, Zulqaidah, yang disebut sebagai al-ashhur al-hurum, bulan-bulan yang haram, yang mereka muliakan bulan-bulan tersebut. Jadi kita mendapati bahawa penulis ingin bagi tahu kepada kita semua bahawa, dan juga tidak berlaku pada bulan Ramadan. Rasulullah tidak lahir pada bulan Ramadan. Dan kita mendapati bahawa kata-kata yang saya ingin bacakan di sini bahawa menyatakan bahawa aradallahu ayyakuna fadlu hadan nabi fadlan istiqlaliyan munfaridan laysa tabi'an li ahad. Maknanya pada kali ini kita nak tengok, ya, tak ada istimewa pada hari Isnin di kalangan orang Arab. Tidak ada istimewa bulan itu pada bulan Arab. Kenapa? Sebab tertulis di sini, Allah mengkehendaki agar kelebihan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan kelebihan yang benar-benar istimewa dan tersendiri, yang tidak bergantung pada kelebihan lain. InsyaAllah kita akan lebih dalam tentang ini selepas kita rehat sebentar. Jumpa lagi. Alhamdulillah, semua yang saya kasih sekalian, bertemu lagi kita. Dan sebelum kita berhenti rehat sebentar tadi, ada satu kata-kata yang disebut oleh para pengkagum ataupun yang menghayati kecintaan terhadap Nabi dengan menyatakan bahawa aradallahu ayyakuna fadlu hadan nabi fadlan istiqlaliyan munfaridan laysa tabi'an li ahad. Allah Subhanahu wa taala mengkehendaki agar kelebihan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kelebihan yang tersendiri dan teristimewa, yang tidak perlu mengikut kepada kelebihan-kelebihan yang lain. Jadi satu cara, sebab setiap kitab kalau kita lihat mereka mempunyai cara mereka tersendiri untuk membangkitkan kesedaran yang mungkin sedang tidur dalam diri kita masing-masing terhadap betapa agung dan hebatnya Rasulullah. Dan proses takhalli ini yang disebut seolah-olah kita nak membuang dan mengosongkan perkara-perkara yang kita anggap supaya kita lihat yang istimewa itu adalah Rasulullah. Bukan kerana tempat, bukan kerana masa, bukan kerana perkara yang lain, supaya basirah, yakni mata hati kita ini melihat sirah junjungan besar Nabi Muhammad bukan hanya sebuah macam kisah bedtime story. Jadi kerana itu kita nak bangkitkan di sini sehingga dikatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi mulia kerana diri Nabi, kerana tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kerana itulah kelahiran seseorang yang mulia tidak perlu bergantung kepada sebarang kemuliaan-kemuliaan yang lain, adalah merupakan isyarat, adalah merupakan satu signal kepada kita orang-orang yang beriman melihat betapa agungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kita mendapati bahawa sesudah daripada itu kita mendapati bahawa bagi para pencinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hari Isnin Rabiul Awal kemudian menjadi mulia. Bukan kerana mulianya hari Isnin, bukan kerana mulianya Rabiul Awal, tetapi hari Isnin menjadi mulia kerana lahirnya Rasulullah pada hari itu. Bulan Rabiul Awal kemudiannya bagi umat-umat Islam, mereka melihat kemuliaan bulan tersebut kerana kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulan Rabiul Awal yang tidak pernah majhulun 'indal Arab telah berubah sekarang. Kerana apa? Kemuliaan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka secara praktiknya kita akan mendapati bahawa di seluruh dunia Islam, ya,
mutaakhirin, kita akan mendapati tidak ada satu bumi pun pada hari kelahiran Nabi pada bulan Rabiul Awal orang menganggap sepi, tetapi memuliakan bukan kerana kemuliaan yang ada pada hari dan bulan tersebut, tetapi kemuliaan yang ada pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru itu kita mendapati bahawa ini termasuk juga dituliskan di sini bahawa Madinah yang dulunya terkenal dengan Yathrib, sebuah tempat geografinya sangat kontang, tidak punya kelebihan, tetapi apabila Nabi SAW datang dan kemudian berhijrah ke kota Madinah, Yathrib yang tadinya Yathrib, ya, bahkan setengah daripada muarrikh menceritakan bahawa Yathrib itu adalah sinonim dengan tempat yang di sana adanya wabak dan penyakit yang tak pernah berkeputusan di sana. Tetapi bila Nabi SAW sampai, kemuliaan yang Allah beri kepada Nabi SAW menyebabkan kota Yathrib yang nampak tak ada apa-apa telah berubah menjadi satu tempat yang sangat hebat. Jadi semua yang saya kasih sekalian, kita yang berada untuk melihat sirah junjungan besar Nabi Muhammad, artinya hari tidak akan ada kemuliaan, tetapi kerana ada kaitan dengan Rasulullah, hari menjadi mulia. Bulan yang tidak ada kemuliaan, tetapi kemudian bulan tersebut menjadi sesuatu kemuliaan, tetapi bukan kerana bulan, tetapi kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempat juga tidak ada kemuliaan, tetapi kemudian dengan sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka datang padanya kemuliaan. Maka di sini memberi kepada kita satu pengajaran yang sangat besar. Artinya apa dia? Setiap daripada kita, sekiranya kita itu terikat dengan Nabi, maka kemuliaan itu akan datang kepada kita. Bagi sebuah keluarga yang dalamnya ada junjungan besar Nabi Muhammad, insya-Allah kita baca kitab ini dan kita di TV Hijrah dan kemudian di rumah kita membuka untuk membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keluarga kita. Maka yakinlah kalau keluarga tersebut adalah keluarga biasa, majhulun indal nas, katalah keluarga yang tak terkenal pun di sisi manusia, yang tak dimuliakan di sisi manusia, tetapi keluarga-keluarga, usrah-usrah, ailah-ailah yang mana di sana mereka dekatkan diri dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti berlaku pada hari, berlaku pada bulan, berlaku kepada tempat, maka insya-Allah keluarga-keluarga kita akan berlaku kemuliaan di sisi Allah kerana junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah kita kembangkan lagi, bukan sekadar pada diri, bukan sekadar kepada keluarga, bukan sekadar kepada keluarga, tetapi pergi mungkin insya-Allah kita-kita yang merupakan bos-bos di pejabat, yang kita ada organisasi kita. Organisasi kita akan menjadi majhulun, orang tak kenal, tetapi insya-Allah dengan kita sama-sama menghayati sirah dan kemudian kita cuba mendalami dan seolah-olah membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan fizikal tetapi roh dan penghayatan Nabi di dalam organisasi kita, maka akan berubah insya-Allah, kemuliaan itu kita akan dapati. Inilah sebenarnya yang cuba kita nak bentangkan kepada kita semua, kerana banyak daripada rahsia, keagungan dan kehebatan yang tak boleh kita fahami, tetapi setelah kita melihat bagaimana kita mengosongkan kemuliaan itu hanya kerana Allah berikan kemuliaan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sebab itu pastinya memberi rangsangan kepada kita untuk terus bersama dalam sirah junjungan besar. Tapi walau bagaimanapun kita rehat sebentar untuk kita lebih mendalami selepas daripada ini, insya-Allah. Jumpa lagi. Alhamdulillah, semua yang saya kasih sekalian, kita berada pada blok yang terakhir dan kita nak menyimpulkan bahawa apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kita bawa dalam kehidupan kita, bagaimana caranya dengan kita menghayati, insya-Allah nanti kita bincangkan, dan pada sebelum ini saya beritahu bahawa dalam buku ini atau kitab ini menyedarkan kepada kita bahawa sesuatu kemuliaan itu akan datang apabila adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat, masa, waktu, bulan
Bahkan kalau kita lihat secara realitinya, para sahabat adalah merupakan mereka-mereka daripada golongan Arab. Dan orang Arab sebelum datang dan menerima Nabi SAW adalah majhulun inda an-nas. Manusia seolah-olah meminggirkan orang Arab. Orang Arab ketika itu tidak ada yang terkenal dan masyhur pun. Tetapi dengan datangnya Nabi SAW dan mereka menerima Rasulullah. Orang yang tak menerima Rasulullah kekal tidak ternama, tetapi yang menerima Rasulullah telah merubah diri mereka. Kita lihat kepada manusia seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kita lihat manusia seperti Sayyidina Umar Al-Khattab. Kita melihat manusia seperti Sayyidina Uthman Al-Affan. Kita melihat panglima besar seperti Sayyidina Khalid Al-Walid. Kita melihat contohnya Abdul Rahman ibn Auf. Kita melihat kepada para sahabat ini adalah mereka-mereka yang ketika dulu mereka tidak pun adalah merupakan orang yang mulia dan ternama. Tetapi tatkala mereka menerima Nabi SAW, maka mereka menjadi seorang yang ternama dan nama mereka terpahat dalam sejarah sehingga pada hari ini dan dipelajari oleh dunia bukan hanya oleh orang Islam tetapi oleh seluruh manusia yang mengambil pengajaran. Maka justru daripada itu bagi kita semua, apakah yang kita mahu dalam kehidupan ini? Kita mahu adalah bagaimana kita hidup dalam keadaan mendapat kemuliaan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kerana itu pastinya dia mendorong kita setelah kita bersama dan kita memahami realiti ini, maka saya mengulang balik, pertama yang patut berlaku kepada kita adalah kita memperbanyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat kita itu bukan hanya sebutan yang keluar daripada mulut kita, tetapi setiap kali kita menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam selawat yang kita bacakan tersebut lahir kekaguman. Sebab kekaguman itulah yang akan menyebabkan perasaan cinta tanpa paksaan yang berlaku dalam diri seseorang. Kemudian akan mendorong kita untuk lebih mempelajari sirah nabawiyah. Ya. Apabila kita mengkagumi Nabi, tentu kita ingin mempelajari dan kemudian kita akan dapat insya-Allah. Sebab tu alhamdulillah kita bersama dalam cinta ilmu. Sirah ini adalah untuk tujuan itu sebenarnya. Saya dan kita semua akan berkongsi bagaimana kita nak melahirkan kekaguman itu dan kemudian dengan kita mempelajari akan masuk perasaan cinta yang sebenar insya-Allah. Kemudian kita akan banyak mempelajari agama kita insya-Allah ya. Sebab agama kita, ilmu-ilmu yang ada di dalamnya, setiap sesuatu daripada ajaran agama kita pasti tidak pernah menyanggahi Rasulullah, bahkan mengikuti Rasulullah. Jadi belajarlah fiqh, belajarlah tauhid, belajarlah tafsir, belajarlah apa saja ilmu agama. Sebab tu cinta ilmu kita ini pelbagai bab yang kita bincangkan. Itu semua juga adalah merupakan sesuatu tuntutan daripada bagaimana kita nak hati kita dekat dengan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah akhirnya kita mengikut sunnah Nabi, ya, lahirlah kita yang mengikut sunnah peninggalan Nabi, cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang tertinggi adalah kita bangga, bahkan kita itu memperjuangkan apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua elemen ini yang kita bawa dalam kehidupan kita, yang akhirnya kita bawa dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dalam kerja kita, maka kita tidak melepaskan untuk mencari kemuliaan, dan caranya adalah bagaimana kita nak membawa kefahaman tentang junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah yang kita semua akan hayati, dan kita jadilah seperti para sahabat Nabi, yang para sahabat Nabi akan mengenang-enang betapa indahnya pada saat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kerana itu kita akan sama-sama lalui, dan insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan kita, dan kita akan lihat di episod akan datang apa yang kita nak bincangkan. Kita akan sambung tentang keturunan Rasulullah agar kita lebih mendalami. Sila lihat sebentar. Dalam bentuk kemuliaan dan terpelihara daripada Bani Hashim.
proses itu telah berlaku daripada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah kita tulis kita punya appointment kita untuk episod yang akan datang. Semoga apa yang kita telah bincangkan pada episod kali ini benar-benar memberi sesuatu pada diri saya terutamanya dan pada kita semua para pencinta ilmu untuk terus insya-Allah mendalami sirah dan kita akan mendapat manfaat daripadanya. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.